Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu dapat menghasilkan satu bahan pengajaran bagi pelajar tingkatan 4 lah, khususnya bagi mata pelajaran fizik di bawah subtopik 2.6 iaitu daya, di mana standard pembelajaran yang kita akan ikuti pada hari ini berfungsi bersama dengan cikgu, iaitu kita nak mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum. Jadi alhamdulillah cikgu difahamkan oleh kamu. Kamu telah pun tamat pada subtopik 2.5 iaitu momentum dengan cikgu Asmaul Alham. Jadi cikgu sambunglah kelas cikgu Azham, walaupun secara maya. Saya harap pelajar boleh menerima cikgu lah. So kita teruskan. So daya, definisi bagi daya. So di sini kalau pelajar lihat, daya boleh ditakrifkan sebagai suatu daya yang dapat mengubah keadaan pegun. Fokus kat sini cikgu pegun. Cikgu suka lihat kat sini pegun. Apa yang dimaksudkan pegun adalah objek itu tidak bergerak. Dan satu lagi adalah keadaan di mana gerakan sesuatu objek itu dalam hal laju seragam. Hal laju seragam ataupun hal laju sekata lah. Yang ini di mana dua keadaan lah. Dua keadaan yang pelajar saya harap pelajar boleh faham. Keadaan yang pertama di sini adalah keadaan pegun, dan yang kedua adalah keadaan dalam hal laju mala. Dua situasi ini pelajar perlu faham. So apabila dua situasi ini berlaku dan satu daya dikenakan ke atas objek tersebut, maka akan berlakulah perubahan. So kita tengok yang kedua dekat sini. Apabila suatu daya dikenakan ke atas suatu objek, ia akan mengubah bentuk, saiz dan juga gerakan objek dan juga kedudukan objek. So daripada kes yang di atas ni, kalau pegun, objek itu akan bergerak lah. Dan kalau objek itu bergerak dengan hal laju seragam, maka objek itu akan memula memecut. Itu kunci. Sebab tu cikgu ingatkan pelajar, dua keadaan ni pelajar perlu faham. Keadaan pegun dan juga keadaan yang bergerak dengan hal laju seragam. Ini contoh daya yang lain. So daya ni kita boleh klasifikasikan kepada dua lah. Satu daya seimbang dan satu lagi daya tidak seimbang lah. So cikgu akan pergi satu persatu. Sebelum tu ni daya tidak seimbang lah. Cikgu akan pergi satu persatu dekat sini. Cikgu tukar. Dekat sini kalau pelajar lihat daya seimbang. Fahami dahulu daya seimbang. Apa maksud daya seimbang? Daya paduan yang bertindak ke atas kotak kayu itu adalah sifar, iaitu daya paduan. Kita tengok dekat sini contoh. Pelajar nampak satu kotak yang di mana magnitudnya bertentangan di antara satu sama lain sama, iaitu di sebelah kanan pelajar 100 Newton dan di sebelah kiri pelajar juga 100 Newton. Logik akalnya kita faham seimbang, tapi dari segi pergerakan objek ini mengalami satu daya ke kanan dan satu daya ke kiri. So apa yang kamu faham berkaitan dengan pergerakan, antara dua daya ini salah satunya adalah bertentangan arah atau magnitudnya adalah negatif. Jadi paduan daya yang dialami oleh objek ini adalah 100 tambah tolak. Tolak ni disebabkan perbezaan arah sama ada ke kanan atau ke kiri. So hasilnya kita dapati dekat sini 0 Newton lah. Ini yang dimaksudkan daya seimbang. Bagi objek yang terapung seperti gambar kapal terbang ni, kalau kamu tengok kapal terbang ni, kita ada 4 daya utama
di mana daya angkat, daya yang pertama adalah daya angkat. Okey. Pertama kita ada daya angkat, pasangannya adalah berat atau W sama dengan mg. Okey, kemudian kita ada daya yang ketiga, ini yang paling penting lah. Okey, daya tujah iaitu ke hadapan dan daya seretan iaitu ke belakang. So apa yang kamu nampak antara daya 1 dengan 2 adalah bertentangan arah. Daya 3 dengan 4 juga bertentangan arah. So hasil paduan antara daya angkat dan juga berat dan daya tujah dan juga daya seretan, masing-masingnya kosong, atau lebih tepatnya kita nampak dekat sini kenyataan daya angkat sama dengan daya berat, daya tujah sama dengan daya seretan. Maka daya paduan yang dialami oleh kapal terbang ini adalah sifar, di mana kapal terbang ini berada di udara dalam keadaan yang terapung lah, dan juga bergerak dengan halaju malam. Okey, so kesan bagi daya yang seimbang adalah kita lihat dekat sini, satu objek akan sentiasa pegun, atau ia bergerak dengan halaju ni kosong, bila dia pegun maksudnya halajunya sifar. Ni yang antara term-term yang dalam fizik pelajar perlu faham. Kalau suatu objek bergerak dalam pegun, jika suatu objek itu berada dalam keadaan pegun, maka halajunya sifar lah. Dan sekiranya objek itu bergerak dengan halaju seragam, maklumat yang tersirat yang kita ada adalah pecutan, itu simbol A sama dengan sifar meter per second. Ni pelajar dah belajar lah dengan jelas dalam bab 1. Seterusnya daya tak seimbang, yang cikgu cakap tadi lah. Ada dua, daya seimbang dan daya tidak seimbang. Daya tak seimbang, kalau belajar tengok contoh ni terus, kita lihat kotak ni, di mana ke kanan ni kalau cikgu label sebagai kanan, dan ini cikgu label sebagai kiri. Berdasarkan contoh ini, nilai 200 ni kita labelkan sebagai negatif lah, iaitu ke kiri. Magnitudenya adalah negatif. Jadi kita dari segi pengiraan kita lihat dekat sini. Dari segi logik lah, 100 tambah tolak negatif 20, dia akan jadi negatif 100 Newton. Bermaksud ada daya paduan lah. Daya paduan tu mana? Daya paduan tu akan bergerak ke kiri. Maksud bongkar ni akan bergerak ke kiri. Bermaksud daya paduan bukan sifar ataupun tidak sama dengan sifar. Daya tak seimbang wujud apabila daya-daya bertindak pada suatu objek menghasilkan suatu daya paduan, iaitu tidak sama dengan kosong. Tidak sama dengan kosong. Dalam kes di atas ni kamu akan nampak tadi lah, negatif 100 Newton bermaksud objek itu akan bergerak ke kiri dengan daya paduan 100 Newton. Daya paduan ini juga disebut sebagai daya bersih. Kalau belajar nampak dekat sini, cikgu highlightkan. Kita namakan dia juga sebagai daya bersih lah. Daya paduan juga dikenali dengan daya bersih. Kesan bagi satu objek yang mengalami daya tidak seimbang. Cikgu boleh bacakan di sini dan pelajar boleh nampak. Yang pertama kita lihat apa kesannya adalah suatu objek yang asalnya pegun akan bergerak dengan suatu pecutan. Kalau ianya bermula dengan pegun yang pelajar faham tadi, V sama dengan kosong, maka objek itu akan bergerak dengan suatu pecutan lah. Maksudnya ada nilai, ada nilai untuk pecutan. Contohlah maksud cikgu 2 meter per second. Kalau ianya bermula dengan pegun, iaitu V sama dengan kosong tadi. Sekiranya satu objek itu bergerak dengan halaju seragam, maka objek tadi akan mengalami pecutan ataupun nyah pecutan, bergantung pada keadaan atau situasi lah. Yang paling penting adalah arah gerakannya berubah. Maksudnya objek tu dia bergerak dengan halaju seragam. Contoh kamu bawa motor,
80 km per jam. Itu dimaksud laju seragam lah. Tiba-tiba kamu brake, motor kamu akan berkurang, laju motor kamu akan berkurang daripada 80 ke yang lebih rendah, 60 atau 40 ataupun berhenti. Itu maksudnya pecutan. Atau kamu bergerak dengan 80 km per jam, tiba-tiba kamu tengok jam, kamu telah lewat ke sekolah, kamu memecut motor kamu daripada 80 menjadi 100, bermaksud kamu telah memecut. Itu situasi lah, situasi semasa yang berlaku ke atas diri kamu sendiri. Okey, so dalam silibus yang baru ini ia berbeza sedikit dengan KBSM yang lama. Silibus kamu adalah silibus KSM, so cikgu kena belajarlah dan cikgu halusi. So inilah dapatannya. Jadi kita nak tengok dekat sini dalam perkaitan antara daya, jisim dan pecutan yang cikgu halusi nanti, iaitu kita nak tahu dekat sini. Okey, kita nampak gambar rajah dekat sini. Seorang mungkin seorang pelajar atau seorang pembeli lah, lebih tepat pembeli lah, pergi ke kedai. Contoh situasi semasa dekat sini pergi Denway lah, bawa troli ni, dan di dalam troli ni penuh dengan barang, so perlu ditolak ke hadapan, di mana bila ditolak saja itu adalah daya, bila ditolak saja ini adalah daya, dan sudah pasti akan wujud pecutan lah, pecutan ke hadapan, pecutan ke hadapan. So kalau awak tengok ni, apa yang kamu nampak? Arah daya adalah selari dengan arah pecutan lah. So kita tengok dekat sini apa yang berlaku, keterangan di sini. Apabila daya bersih F bertindak ke atas objek yang berjisim M, objek tersebut akan mengalami pecutan. Ini jelas. So kita nak kaji di sini. Sebelum ni sepatutnya pelajar melalui satu hukum, iaitu hukum Newton pertama lah. Dalam silibus KBSM pelajar akan belajar inersia, iaitu penerangan ataupun satu situasi ataupun keadaan yang berlaku untuk menerangkan hukum Newton pertama. Tapi dalam KSSM ni pelajar terus jumpa hukum gerakan Newton yang kedua. Ni KSSM lah, hukum Newton kedua. Okey, dalam hukum Newton kedua ni menyatakan, apa yang disatakan di situ, menyatakan bahawa daya yang bertindak pada suatu objek adalah daya yang bertindak ke atas satu objek adalah berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. Jadi pelajar dah belajar sebelum ini, momentum P sama dengan mv. P sama dengan mv. So kita halusi dekat sini, daya berkadar terus. Ni matematik lah yang kamu dah belajar sewaktu tingkatan 3. Daya berkadar terus dengan perubahan momentum. So perubahan momentum tu maksudnya momentum akhir tolakkan dengan momentum awal lah. So momentum akhir ni mv lah, momentum awal mu. Senang cerita, v ni adalah laju akhir, u ni adalah laju awal. So kita boleh faktorkan, so dia akan jadi macam ni, mv tolak mu bagi dengan t lah. So v tolak u bagi dengan t, kamu pun faham lah, itu adalah pecutan. Dan dalam matematik pun apabila kita buang simbol berkadar terus ni, kita gantikan dengan sama dengan, akan wujud satu pemalar. Akan wujud satu pemalar. So jelaslah dekat sini, apa yang kita lihat dalam persamaan ini adalah F adalah daya paduan atau daya bersih. Kita nampak dekat sini hubungan. Mana kita nampak ni, V tolak U. V tolak U. M sama, M tetap, T bergantunglah masa yang diambil. Tapi V tolak U ni menggambarkan daya paduan, bagi menggambarkan daya paduan lah, disebabkan oleh pergerakan, iaitu hal laju akhir tolakkan dengan hal laju awal. Okey, seterusnya ni contoh. Ni amat penting dalam fizik, amat penting lah. Fizik dia tak boleh biasanya
suka soalan tanya dekat pelajar apa maksud terangkan. Jadi dekat sini awak tengok gambar raja dulu sebelum pelajar tengok definisi yang ada di situ. 1 kilogram objek bergerak ke hadapan dengan daya 1 Newton, di mana percutannya adalah 1 meter per second. So di sini apa maksud daya 1 Newton? Ini contoh soalan. Berikan maksud, terangkan daya 1 Newton. So jawapannya adalah berdasarkan gambar raja, daya yang menghasilkan pecutan, daya yang menghasilkan pecutan 1 meter per second apabila daya itu bertindak ke atas satu objek berjisim 1 kilogram. Daripada gambar raja boleh nampak apa maksudnya tadi? Daya yang menghasilkan pecutan, daya yang menghasilkan pecutan 1 meter per second apabila daya itu bertindak ke atas suatu objek berjisim 1 kilogram. So akhirnya persamaan ini dapat ditulis dengan jelaslah F sama dengan MA. Fahami betul-betul bagaimana nak mendefinisikan daya. Okey, ni satu permasalahan permasalahan yang akan timbul dalam fizik yang kamu belajar ni. So kita nak tengok hubungan antara pecutan dan juga daya. So dari segi logik akal, kalau pelajar nampak dalam situasi A ni, kita akan nampak musang atau anjing ini bilangannya seekor, tapi bagi dalam kes B ni kita akan nampak 1, 2, 3. So secara logik akalnya kita faham 3 ekor anjing ni akan menghasilkan pecutan yang lebih tinggi lah, akan menghasilkan pecutan yang lebih tinggi. Okey, soalannya yang manakah bergerak lebih laju dan memecut. Jadi logik akal kita fahamlah raja B akan bergerak dengan lebih laju berbanding dengan raja A. Okey, situasi yang kedua yang kita akan tanya atau nak kaji adalah hubungan antara pecutan dan jisim. Tadi pecutan dan daya, ni pecutan dengan jisim, apa kaitannya? Okey, kalau dari segi logik akal juga kita tengok, ini adalah 20 kilogram dia punya jisim. Yang ini kita nampak 20 campur 20 campur 60 kilogram. Logik akalnya pun pelajar faham bahawa dalam situasi C ini lebih lajulah berbanding dengan raja D. Ini situasi yang pelajar sering alamilah di rumah ataupun di mana-mana lah. Okey, sudah pastilah jawapannya C akan bergerak dengan lebih laju berbanding dengan raja D. Ini antara soalan yang kamu akan jumpalah di dalam kertas fizik nantilah, iaitu kertas 2 dalam bahagian A atau bahagian B atau bahagian C. Okey, so ini adalah perkaitan yang kamu akan nampaklah sebenarnya perkaitan antara kalau pelajar nampak dekat sini, hubungan antara pecutan adalah sebenarnya ia berkadar sama dengan jisim. Seperti inilah dan graf yang kamu akan dapat apabila melakukan eksperimen seperti ini, dan kalau kamu tukar dalam bentuk salingan iaitu 1.m, kamu akan dapat garis lurus. Ini juga pelajar kena faham. Okey, dalam bentuk berkadar songsang, A berkadar songsang dengan M, kamu akan nampak lengkuk seperti ini. Manakala kalau kamu menggunakan salingan, A berkadar terus dengan 1/m. Okey, berikut adalah contoh aktiviti yang ada di dalam buku teks. Okey, dan pelajar boleh baca ni, kamu nampak pelajar boleh pause video cikgu, pelajar baca perlahan-lahan dan fahamikan. Bab-bab ini pun kamu dah jumpa dalam pada bab yang sebelum inilah, dalam bab 2.5 iaitu momentum. Jadi untuk memahami dengan jelas apakah eksperimen ini, pelajar boleh pelajar boleh gunakan telefon pintar kamu melayari sumber ini berdasarkan QR code ini, sama ada menggunakan pengimbas QR code ataupun kamera kamu yang telah tersedia ada dengan pengisian QR code ini, dan kamu akan nampak ada tiga eksperimen. Okey, dan kamu boleh
explore lah di situ bagaimana eksperimen ini dilaksanakan dengan cikgu dah cuba, memang ada dan memang bagus dan membantu pelajar lah yang di rumah itu, terutama dalam keadaan sekarang ni pelajar belajar di rumah. Ini yang keputusan yang akan dijangkakan lah yang akan dijangka jadual seperti ini. Ni eksperimen yang berikutnya lah tadi yang ini adalah jisim dengan pecutan. Kita nampak ni ada dua ada dua troli. Kalau yang pertama tadi kita nak kaji apa? Kita nak kaji daya dengan pecutan di mana jisimnya adalah mala. Kalau dalam kes yang kedua ini kita nak kaji jisim dengan pecutan di mana dayanya adalah, kat sini dayanya adalah tetap. Itu kamu fahamlah ada 3 pemberi ubah, kita kaji 2 daya, maka kita kaji 2 pemala, maka manakala pemala yang ketiga akan jadi mala. Okey, pelajar boleh bacalah. Ni hubungan yang kita masukkan tadi. Hubungan antara pecutan dengan daya, dia akan menghasilkan satu galir lurus yang akan melalui kosong yang kita panggil berkadar teruslah. Dan satu lagi nampak tadi hubungan antara pecutan dan jisim, kita akan nampak gambar raja seperti ini dan kita kata ianya berkadar songsang. Kalau kita nak tukar menjadi linear, maka grafnya seperti inilah. Bila linear mesti dari kosong lah, berkadar terus. Ini A, manakala untuk paksi X 1/M. Ini adalah matematik yang kita gunakan di dalam bab fizik, iaitu perkaitan lah. Ini contoh untuk kita lebih faham apa untuk memahami kesan daya lah, kesan daya dan hubungannya antara jisim ataupun pecutan. Okey, contoh satu. Okey, satu troli. Dekat sini satu troli. Okey, satu troli berjisim 3 kg. Okey, cikgu highlight lah Satu troli berjisim 3 kg bergerak dengan hal laju seragam apabila daya 6 Newton bertindak ke atas seperti rajah A. Okey, kita tengok ni. Okey, jisim 3 kg. Cikgu tukar pada pen sekejap. Okey. Soalan yang pertama, pecutan troli itu. Okey, so pecutan troli, tadi cikgu dah pesan jika suatu troli atau satu objek bergerak dengan hal laju seragam, maklumat yang tersirat di situ adalah pecutan sama dengan sifar meter per second. Dalam fizik unit ni amat penting, kalau tak ada salah lah Jadi pecutan troli itu automatik kita nampak ni dekat sini dia bagi jawapan gerakan hal laju mala bersama dengan pecutan sama dengan 0 per second. Ni saja dah belajar lah Faham tu hal laju mala bermaksud pecutan sifar. Daya paduan yang bertindak. Apabila pecutan itu sifar daripada hukum F sama dengan MA. Apabila pecutan itu sifar apabila A sama dengan 0, automatiklah daya paduan akan menjadi 0 juga. Daya geseran sama dengan 6 Newton bertentangan dengan arah daya 6 Newton. Kenapa kita kata daya geseran sama dengan 6 Newton di sini dalam magnitud yang berbeza atau arah yang berbeza? Sebab objek ini bergerak dengan hal laju seragam. Ni yang cikgu cakap di gambar raja, objek tadi bukan gambar tebal, objek kotak tadi. Inilah tersirat daripada apa yang cikgu terang. Inilah soalan yang diuji kamu lah Saya harap pelajar faham apa maksud yang cikgu nakalkan di sini. Okey, untuk soalan lanjutan, jika daya yang bertindak itu ditambah menjadi 15 Newton daripada 6 Newton tadi, daripada 6 kepada 15. Okey, bertambahlah. Bila daya itu bertambah, sudah pasti akan berlaku pecutan. Suatu objek yang bergerak dengan memecut
apabila ada daya luar yang dikenakan ke atasnya. Ini kena faham ni. Ditambah menjadi 15 Newton. Okey, so daya paduan yang bertindak, daya bertuan ialah 15 Newton tambah dengan 6 lah. Kenapa 6? Kenapa ada 6 ni? Daya paduan. Okay, sebab tadi dalam keadaan mala, daya geseran, daya paduannya ini kita tolak dengan 6. Kenapa? Okey, sebabnya adalah semasa objek ini bergerak dengan hal laju mala, akan hadapi daya geseran yang cikgu label sebagai 6 Newton tadi apabila ianya hal laju mala. Tetapi apabila daya ditambah, dia akan memecut lah. Dia akan memecut ke kanan. Maka sebab itulah kita tolakkan dengan 15. So dapat jawapan 9 Newton. Saya harap pelajar faham lah. Okey, kemudian pecutan objek itu kita gunakan hukum Newton kedua. F sama dengan MA. Saya ulas semula. M sama dengan MA. F adalah daya paduan. M adalah jumlah jisim. Dan A adalah pecutan lah. Ingat tu. Okey. Jadi menggunakan formula ini, kita gantikan saja F dengan 9, M dengan 3. Yang paling penting unit standard. F dalam Newton, M dalam kilogram. Kemudian belajar dalam bab 1. Maka kita akan dapatlah pecutan yang dialami oleh objek dengan jisim 3 kg itu memecut dengan 3 meter per second. Okay, dalam latihan kedua ini perhatikan gambar rajah. Okay, dalam fizik ni kalau kita nak menarik, tengok gambar rajah dulu dan kita fahamkan. So apa yang pelajar faham daripada gambar rajah? Satu troli dengan jisim 2 kg bergerak dengan hal laju awal 6 meter per second, di mana jarak yang dilalui oleh troli ini adalah 2.8 meter. Ini maklumat yang kamu nampak daripada gambar rajah lah. So soalannya, sebuah troli berjisim 2 kg bergerak dengan hal laju 6 meter per second melalui permukaan kasar sejauh 2.8 meter, akhirnya berhenti. Kenapa kita faham dia berhenti? Sebab dia melalui permukaan yang kasar, sudah pasti daya geserannya tinggilah. Sebab tu soalan tanya daya geseran. Saya menggunakan hukum gerakan linear, kamu dah belajar. Kamu banyaklah jumpa. Salah satunya V kuasa 2 dengan 2 U kuasa 2 tambah 2 AS. So hal laju awal adalah 6 dan kamu nampak tadi clue yang dibagi, akhirnya berhenti. Maka V sama dengan kosong. Ingat tu. Akhirnya berhenti bermaksud V sama dengan 0 meter per second. Gantikanlah. So soalannya adalah cari dia punya geseran. So kat sini kita lihat kosong. Kita cari A dia lah. Sebab kita tahu apabila dia berhenti, dia akan mengalami nyah pecutan lah. Bila nyah pecutan bermaksud magnitudnya negatif. So kita tengok betul tak? Okey, kita lihat pun betul. Kita masukkan nilai 6 kuasa 2 36 2A kali 2.8. Kita gunakan konsep matematik dekat sini. Kita guna konsep matematik di sini. So kita nampaklah negatif 36 dan akhirnya kita akan nampak A sama dengan negatif 6.43. Maksudnya nyah pecutan. Magnitude negatif ni menggambarkan nyah pecutan. Lepas tu kita gunakan hukum Newton kedua, F sama dengan MA. Gantikan jisim tadi yang kita nampak 2, nyah pecutan yang adalah negatif 6.43. So kita gantikan F sama dengan negatif 12.86. So tanda negatif menunjukkan daya geseran bertindak bertentangan dengan arah troli. Dalam erti kata lain, daya geseran itu lebih besarlah daripada daya yang ke hadapan. Sebab tu objek ni berhenti. Contoh 3. Ini juga contoh yang cikgu suka. Satu jasad berjisim 2 kg. Satu jasad yang berjisim 2 kg. Dekat sini kamu nampak 2 kg dan ditarik di atas meja ufuk dengan daya 5 Newton. So kalau cikgu boleh lukiskan di sini, satu jasad berjisim 2 kg dan ditarik di atas meja ufuk dengan daya, satu meja ufuk di sini meja, satu meja dekat sini dengan daya 5 Newton. Dia bergerak dengan hal laju seragam. Bergerak dengan hal laju seragam. Ingat hal laju
seragam. E sama dengan sifar. E sama dengan sifar. Laju seragam sama dengan sifar. Okey, soalan. Daya geseran terdapat pada permukaan meja. So, daripada lakaran yang cikgu lukis, pelajar fahamlah. Macam ni. Macam mana nak cari daya geseran. Yang pelajar telah faham tadi daripada contoh sebelum ini yang cikgu tunjukkan. Apabila ia bergerak dengan laju seragam, maka pecutannya adalah sifar. Maka pecutannya adalah sifar ni. So, apabila sifar bermaksud daya kehadapan dan daya geseran, magnitud yang berbeza. Sebab tu ada kat sini kamu nampak. Okey. Kat sini kamu nampak lah kenapa wujud satu daya yang negatif. Ini yang menggambarkan daya geseran. Ini digambarkan sebagai daya geseran. Okey. Jadi F tambah tolak F. Jadi kita akan kat sini yang kita nak cari sini kita dah tahu kosong, 2 darab sifar kosong, F tolak F, maka daya geseran dari segi matematiknya kita nampaklah kita akan dapat 5 Newton juga. Tetapi magnitud yang berbeza. Okay, soalan yang baik kan. Okay, seterusnya pecutan dihasilkan apabila jasad ditarik dengan daya 17 Newton. Okay, ini contoh yang cikgu berikan dekat sini. Okay, kes yang kedua apa yang berlaku. Okay, daya ditarik dengan 17 Newton. Okay, tadi daya yang kita nampak 5 Newton lah. Jadi apa yang berlaku? Yang pertama kita kena tahu lah sini. Gunakan hukum F sama dengan MA. F sama dengan MA. Okay, kita nak cari pecutan F dahulu. Paduan daya. So paduan daya 17 tolak 5. 17 tolak 5 berapa? 12 kan? Okay, paduan daya 12 Newton. M sama iaitu 2 kali dengan A. So kita akan dapat 6 meter per second. Ini berdasarkan contoh yang telah lalu lah. Okey, seterusnya yang keempat lah. Okey, ini kamu nampak dekat sini satu objek yang berjisim 2 kg. Daya geseran ni daya geseran 3 Newton. Okey, satu jasad berjisim 2 kg ditarik dengan daya 15 Newton, ditarik dengan daya 15 Newton. Dengan daya geseran sebanyak 3 Newton bertindak pada permukaan kasar, pecutan jasad tersebut adalah langkah pertama cari dulu daya paduan. Okay, daya paduan adalah M sama dengan 15 Newton tolak 3 Newton. Okey, kamu akan dapat di sini perbezaan yang kamu akan dapatlah 12 Newton. So kita cari pecutan, masukkan semula F sama dengan MA. Okay, M sama dengan 12 Newton, M sama dengan 2 kali dengan A. So jawapannya adalah 6 meter per second. Ini tadi. Okay, berikutnya. Okay, suatu jasad yang berjisim 3 kg ditolak. Kita cuba lukis. Satu jasad berjisim 3 kg ditolak oleh daya 10 Newton ke atas satu penguat ufuk kasar, menyebabkan jasad bergerak dengan pecutan. Okey, pecutan dia 3 meter per second. Berapakah daya geseran pada permukaan? Okey, disebut daya geseran ni pelajar dah boleh bayangkan lah. Ni daya ni kena kan 10 tambah tolak. Ini adalah menggambarkan daya geseran, di mana ianya selalu satu komponen untuk mewujudkan daya paduan. Okay, M sama dengan 3 kali dengan 3. So kita gunakan matematik. So 10 tolak 9, akhirnya kita akan dapatlah daya geseran sebesar 1 Newton. Okay, dan tamat. Sekian, terima kasih. Okay.